Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanarih Ibrahim. Memulakan berita malam mengenai kunjungan Presiden Republik Persekutuan Jerman, Dr. Frank Walter Steinmeier selama sehari ke Sarawak. Dr. Frank Walter selamat tiba di Terminal Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching LTAK bagi lawatan negara sulungnya ke Sarawak pada Sabtu. Ketibaan beliau serta isteri Elke Budenbender pada jam 10.54 pagi menggunakan pesawat khas disambut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bongopeng. Turut mengiringi ketibaan ialah Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Hee Chang Kee yang mewakili Setiausaha Kerajaan Sarawak, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancang Ekonomi dan Pembangunan Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil serta Panglima 3 Brigade Brigadier Jeneral Muhammad Kamil Abdul Latif. Selain itu, beliau juga disambut oleh Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng, Ketua Bahagian Pengurusan IPD Kuching DSP Rejali Angong, mewakili Polis Diraja Malaysia PDRM, Satu Regimen Korpolis Tentera Diraja Kem Moratuang dan artis-artis budaya dari Majlis Seni Sarawak MSS. Selain bertujuan mengukuhkan hubungan dua hala, lawatan kerja beliau itu juga untuk melihat sendiri komitmen Sarawak dalam menangani perubahan iklim di samping melindungi hutan hujannya. Dr. Frank Walter dijadual meninjau alam semula jadi dan pelindungan iklim di Kuching dengan memulakan lawatannya ke Telaga Air yang merupakan destinasi eko pelancongan wajib pengunjung dari luar Sarawak dengan jarak lebih kurang 32 km dari pusat Bandar Kuching. Seterusnya, beliau dijadualkan melawat Pusat Pemeliharaan Hidupan Liar Semenggoh yang sinonim dengan pemeliharaan orangutan, terletak 24 km di sebelah selatan Kuching sebelum berlepas pulang ke Berlin pada sebelah petang. Kuching menjadi persinggahan terakhir Dr. Frank Walter dan isteri sempena lawatan ke Malaysia dari 16 hingga 18 Februari sebagai sebahagian usaha berterusan mengukuhkan hubungan erat yang sedia terjalin, memandangkan Jerman merupakan rakan dagangan terbesar Malaysia dalam kalangan negara Kesatuan Eropah EU. Sementara itu, Dr. Frank Walter memulakan lawatannya di sini dengan mengunjungi Kuching Wetlands National Park. Sejurus tiba di LTAK, beliau bersama rombongan terus bergerak ke Telaga Air dan tiba di JT Esplanade Telaga Air pada jam 11.47 pagi sebelum bergerak ke Kuching Wetlands National Park. Ketibaan beliau disambut oleh Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak Datuk Lim Talif Saleh, manakala Dr. Frank Walter diiringi Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Hadir sama ialah Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Malaysia Nik Nazmi Nik Ahmad, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee, Ketua Pegawai Istiadat Kerajaan Bahagian Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa Datuk Rozaini Ramli, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak Datuk Khirudin Rahman atau Husaini dan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Perhutanan Sarawak Zulkifli Muhammad Atun. Dr. Frank Walter berserta rombongan memulakan perjalanan dengan menaiki bot yang memakan masa kira-kira 15 minit untuk ke Taman Negara berkenaan. Sejurus tiba, rombongan melakukan lawatan ke kawasan Taman Negara tersebut sejauh 1.5 km iaitu sekitar 30 minit hingga 40 minit bagi melihat spesies pokok hutan terenggas yang ada di situ. Presiden Jerman itu kemudian meneruskan lawatan ke Sungai Lemidin dan menyempurnakan upacara penanaman pokok mersawar kunyit dan bintangur madu sebagai simbolik kunjungan ke situ. Beliau bersama rombongan mengakhiri lawatannya dengan bergerak pulang dari Sungai Lemidin ke JT Esplanade Telaga Air melalui Pulau Salak dan bertolak untuk meneruskan lawatan ke Pusat Hidupan Liar Semenggoh. Berita seterusnya, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bongopeng menerima kunjungan hormat dari Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Malaysia KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub di kediamannya pada Sabtu. Ia merupakan kunjungan pertama beliau ke atas Premier Sarawak selepas dilantik sebagai Menteri KPDN. Selepas kunjungan tersebut, Datuk Seri Salahuddin melancarkan inisiatif Menu Rahmah peringkat negeri Sarawak di H&L Supermarket, Eco Mall dan Pasaraya Maidin di Putrajaya. Menu Rahmah merupakan inisiatif terbaru Kerajaan Perpaduan untuk membantu dan mengurangkan kos sara hidup rakyat di mana orang ramai boleh membeli makanan bermasak seimbang pada harga RM5 ke bawah. Kepaparan berikut. Seramai 1,000 peserta wanita telah menyertai program keusahawanan Wanita Bangkit KPWKM. Program perintis ini bertujuan membantu golongan wanita yang ingin mula menjana pendapatan melalui perniagaan kecil-kecilan dari rumah maupun secara e-dagang. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, inisiatif ini juga dilaksanakan menggunakan pendekatan bimbingan dan kaunseling serta psycho-education daripada kaunselor berdaftar Pusat Sokongan Sosial Setempat PSSS bagi meningkatkan jati diri wanita. Peserta akan dipantau oleh YKN selepas 6 bulan lagi
dan dinilai 3 bulan kita nak gajar dulu tapi 6 bulan secara rasmi akan dinilai perkembangan perniagaan untuk peserta yang bersesuaian dirujuk kepada agensi kerajaan yang berkaitan seperti InScan. Kami bekerjasama dengan agensi-agensi lain, InScan, Tekun, Amanah Ikhtiar Malaysia dan sebagainya bagi mendapatkan bantuan skim keusahawanan untuk memperluaskan pasaran perniagaan setidaknya. Setakat hari itu ada 16,620 wanita telah mendapat manfaat bantuan My Kasih Capital. Program itu sebelumnya dinamakan My Kasih Capital dan menjalankan perniagaan yang mereka ceburi sejak ia mula dilancarkan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Keusahawanan Wanita Bangkit KPWKM di Dewan Majma' di sini pada Sabtu. Jelasnya lagi dalam jelajah lawatan kerja beliau sejak meneraju KPWKM dan sebagai pengerusi Yayasan Kebajikan Negara YKN, seramai 1,850 peserta telah menghadiri kursus Program Keusahawanan Wanita Bangkit KPWKM My Kasih Capital yang meliputi peserta dari seluruh negara dari Januari 2023 hingga ke hari ini. Katanya, melalui pemantauan yang dijalankan selepas 6 bulan, 90% peserta daripada 14,770 peserta telah meningkatkan pendapatan dari RM500 hingga RM1,000 sebulan, manakala 10% lagi telah mencatat peningkatan sehingga RM3,000 sebulan. Justru Datuk Seri Nancy menyeru peserta-peserta program ini membantu wanita lain dengan memberi peluang pekerjaan ataupun melalui perkongsian ilmu sesama sendiri. Beralih dengan perkembangan persidangan Parlimen, Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu memohon pertimbangan Kerajaan Persekutuan untuk menambah kaki tangan Jabatan Perkhidmatan Veterinar DVS Sarawak kepada sekurang-kurangnya 800 orang dalam pelbagai grade. Menurut beliau, penambahan kaki tangan adalah perlu untuk membantu DVS Sarawak membangunkan industri galakan selain menjalankan aktiviti kawalan penyakit haiwan berjangkit melalui sempadan di antara Sarawak dan Kalimantan serta pelabuhan. Di samping itu, pertimbangan tersebut diperlukan agar setaraf dengan kekuatan anggota DVS Sabah yang melebihi 750 kaki tangan untuk mengawal penyakit, tugas regulatori dan pembangunan industri ternakan. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sarawak merupakan salah satu agensi yang penting di bawah Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak di mana ia diwujudkan pada tahun 2017. Pada tahun 2019, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia telah meluluskan penubuhan Jabatan Veterinar Sarawak dengan hanya 194 jawatan tetap dan berpension. Bilangan ini amatlah tidak mencukupi jika dibandingkan dengan Selangor dan Johor melihat pada Sarawak yang besar dan luas mempunyai 12 bahagian yang perlu ada pejabat veterinar serta dilengkap dengan staf yang cukup. Katanya ketika membahas titah yang di-Pertuan Agong di Dewan Rakyat pada baru-baru ini. Dalam pada itu, Dr. Richard memberitahu penambahan kaki tangan dapat menangani penularan wabak rabies serta membantu dalam mengawal wabak penyakit demam babi Afrika ASF di pedalaman secara sistematik dan berkesan. Pengawalan wabak rabies di Sarawak katanya adalah serius sehingga pada tahun 2017 pihak berkuasa telah mengisytiharkan wabak tersebut sebagai bencana tahap 2 seperti yang termaktub dalam arahan Majlis Keselamatan Negara 2020. Menyentuh perkara lain, Dr. Richard berkata isu kekurangan aset kesihatan di kawasan Betong memerlukan perhatian dan tindakan segera daripada Kerajaan Persekutuan selain isu bangunan yang daif dan uzur. Katanya perkhidmatan ambulan di Klinik Kesihatan Sepauh, Klinik Kesihatan Debak dan Klinik Kesihatan Layar antara keperluan mendesak di kawasannya termasuk pembinaan pusat dialisis di Sepauh. Selain itu, beliau meminta pencerahan dari Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengenai permohonan dari kawasannya berhubung membina baru pusat kesihatan bahagian Betong yang daif dan uzur, membina baru klinik kesihatan yang daif serta menaik taraf hospital Betong dari segi prasarana aset seperti doktor pakar dan keperluan sumber manusia yang lain. Dr. Richard turut menyentuh isu pendidikan berhubung jumlah pelajar yang begitu ramai tidak memiliki slip sijil pelajaran Malaysia SPM kerana gagal mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. SPM ini umpama surat beranak. Nak belajar tidak boleh sebab tiada sijil SPM. Sekalipun hendak memohon di Institut Kemahiran kerana sijil itu penting walaupun keputusan mereka rendah. Nak buat kerja tiada kemahiran kerana berusia 17 tahun dan 18 tahun. Akhirnya akan menjadi kelompok tercicir dan terdedah dengan isu moral dan sosial. Sehubungan itu, beliau menyatakan cadangan agar kerajaan mencari kaedah penyelesaian yang proaktif
Contohnya dengan menawarkan kursus keusahawanan menerusi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET kepada golongan berkenaan bagi membuka peluang pekerjaan. Sedikit laporan sukan. Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak PMNS merancang untuk mewujudkan program khas secara komprehensif bagi membangunkan sukan Muay Thai di bahagian Kapit. Menurut Presiden PMNS Jumaat Ibrahim, ia selepas pihaknya melihat potensi besar Kapit untuk melahirkan ramai atlet Muay Thai yang mampu menyinar di masa hadapan jika mendapat latihan secara intensif. Bagi tujuan itu, beliau akan berbincang dengan Perbadanan Sukan Sarawak SSC, Majlis Sukan Negeri Sarawak MSNS dan Sahabekas Cawangan Bukit Goram untuk memikirkan program yang dirancang tersebut. Dengan itu, kita berancangan dan telah berbincang dengan pihak Sahabekas dan pihak MSN untuk bagaimana kita boleh membangun anak-anak Kapit ini untuk mendidik sukan Muay Thai, di mana kita boleh memberi pendahan yang lebih mendalam agar mereka ini boleh satu hari nanti mewakili Kapit dalam apa jua acara Muay dalam negeri, luar negeri maupun luar negara, khasnya mewakili negeri Sarawak. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai penganjuran Kapit Muay Thai Challenge dan Mari Mencuba Sukan Muay Thai yang diadakan di Dewan Suara Kapit pada Jumaat. Pada masa sama, beliau merakamkan penghargaan terhadap Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, PSS, MSNS dan Sahabekas Cawangan Bukit Goram atas sokongan terhadap penganjuran program berkenaan. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Sahabekas Cawangan Bukit Goram, Jadson Jurau, amat berterima kasih kepada PMNS kerana sudi menganjurkan program itu di Kapit. Ya, sambutan amat menggalakkan sebab first time Muay Thai sampai di Kapit. Terima kasih ya kepada Persatuan Muay Thai Sarawak kerana membawa memperkenalkan sukan Muay Thai di Kapit. Dalam 2 hari sambutan dari sekolah amat menggalakkan. Walaupun ada banyak acara hujung tahun kan. Jadi dikira hujung tahun banyak bertemu dengan sukan sekolah. Harap next time boleh datang sekali lagi lah Persatuan Muay Thai ya ke Kapit. Lebih 200 pelajar dari beberapa sekolah sekitar Kapit dan petinju mengambil bahagian dalam program diadakan dari 16 hingga 17 Februari 2023 di Dewan Suara Kapit. Mencuri tumpuan pengunjung, aksi 14 perlawanan amatur, semi-pro dan pro yang membabitkan beberapa kelab Muay Thai tempatan. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. #menjebak fakta, salam UKAS.